Jadi Al-Fatihah sekali pada Tuan Pengarang kita. Al-Fatihah dan penterjemah ni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La haula wa la quwwata. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengantar bagi penerbit. Persoalan akidah. Kitab ini nama dia apa? Perisai Penuntut. Dia terjemah daripada Akidah Tahawiyah. Persoalan akidah merupakan hal yang sangat utama bagi setiap orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Oleh itu, untuk memahami, kita sangat memerlukan pengkhabaran daripada para salaful ummah, ada kalangan umat salaf yang terdahulu. Salaf 300 tahun kemudian berwafat baginda sallallahu alaihi wasallam, setengah kata 500 tahun. Oleh kerana itulah kami berusaha menghadirkan salah sebuah kitab rujukan, iaitu akidah, yakni Akidah Tahawiyah, yang diterjemahkan oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indusi Al-Mandili. Guru pada guru, tuan guru saya lah, tuan guru saya Tuan Haji Hashim, Tuan Haji Abdul Aziz, Tuan Haji Mustafa. Dia mengaji di antara dengan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, ulama besar di Mekah. Jadi judul kitab ini diambil dari nama penulis, itu At-Tahawi. Nama lengkap ialah Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Izdi Al-Misri Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi, 239 hingga 321 Hijrah kewafatan. Dan kitab ini sudah cukup tua dan terus menerus diwarisi dari generasi ke generasi hingga kini. Dan kitab ini telah dicetak berulang kali oleh berbagai penerbit dan disyarahkan oleh para ulama dari masa ke semasa. Sejak daripada Ibnul Abil Izz Al-Hafiz 731 hingga 792 Hijrah, hinggalah kepada Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesia Al-Mandili. Syekh Qadir Mandili, ulama besar di Mekah, merupakan tumpuan ulama-ulama Malaysia banyak mengaji di sana. Dan kitab ini menjadi rujukan perbahasan akidah sahihah, akidah yang sah di seluruh negeri-negeri di tanah, ya, di Timur Tengah khususnya, dan di negeri-negeri Islam pada umumnya, baik di pusat-pusat pengajian tinggi atau di majlis ilmiah. Dan kitab ini sudah cukup terkenal dari lisan ke lisan dan petuturan para ahlul ilmi, ya, para ahli ilmi dalam akidah. Kiranya tidak keterlaluan, boleh kita katakan bahawasanya sekiranya kita ingin membahas mengenai akidah, kita tidak boleh menyimpang dari kitab At-Tahawiyah. Ini sebagai rujukan kita yang utama. Oleh kerana itu, penerbit sangat mengharapkan saranan dan kritikan yang ma'ruf dari para pembaca yang budiman sekiranya terdapat apa-apa kesilapan, dan mengucapkan jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Memuji kami akan Dia dan memohonkan oleh kami daripadanya akan pertolongan dan keampunan, dan menuntut oleh kami daripada Allah Ta'ala akan terpelihara daripada segala kejahatan diri kami dan daripada segala pekerjaan kami yang jahat. Barang siapa menunjuki akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada ada yang menyesatkannya. May yahdillahu fala mudhillalah.
Dan barang siapa yang menyesatkan, ia akan dia. Manakala orang tu dia ditakdirkan dalam kesesatan oleh Allah Ta'ala, tiada ada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sebab itu nama Allah Ta'ala Al-Hadi dan nama dia juga Al-Mudil. Dan mudah-mudahan memberikan rahmat serta membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan penghulu kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan sekalian keluarganya dan sahabat. Dan bahawasanya yang lebih benar perkataan itu ialah perkataan Allah. Fa inna aslakal hadis kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebenar-benar perkataan ialah kalamullah, dan yang lebih baik petunjuk ialah petunjuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejahat-jahat segala perkara agama yang direka-reka, yang diada-adakan. Dan tiap-tiap yang direka, yang diadakan itu adalah bid'ah. Dan tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap sesat itu dalam api neraka. Tiap-tiap sini dengan makna kullu, dengan makna majmu', bukan kullu dengan makna jami'. Ya. Kullu ada dua makna. Satu, kullu makna majmu', kebanyakan. Maka di sini dia pakai makna kebanyakan bid'ah itu sesat. Ya, bukan pakai makna kullu. Kalau kullu semua bid'ah sesat. Tuan-tuan naik kereta pun sesat. Ya, sebab Nabi dah naik kereta kan. Ya, habis gitu ni. Naik motor pun sesat hari ini. Ya, bukan makna kullu itu. Kullu makna kebanyakan. Sebab tu ulama pecahkan bid'ah dengan 5 hukum. Ada bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah yang kita tak nak ni. Dia ada bid'atul hasanah. Macam tarawih kan Nabi buat 8, Sayyidina Umar dibuat 20. Itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah yang elok. Ya, ada bid'ah yang mubah dan seterusnya lah. Itu bergantung dengan perbahasan panjang lagi. Biar orang sekarang banyak bid'ah sesat. Macam-macam. Ini buat-buat golongan Wahabiyah. Dia pun salaf. Ini salaf betul ni. Ini kita pakai akidah salafi. Bukan akidah silafi, bukan. Dia ada dua. Satu salafi, satu silafi. Yang ini akidah salaf. Mazhab salaf. Menggulung masalah perbahasan akidah. Adapun kemudian daripada itu, maka ketahui olehmu, hai mukallaf, mana orang yang memegang hukum taklif, bahawasanya ilmu usuluddin ini semulia-mulia ilmu. Ini membahas masalah ketuhanan, pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana kemuliaan ilmu itu adalah dia dengan sebab mulianya yang diketahui. Mana maklum, benda yang maklumat diketahui siapa ialah zat sifat Allah Taala yang maha tinggi. Maka ilmu sekaligus menjadi ilmu yang tertinggi. Dan hujat sekalian hamba kepadanya di atas segala hujah. Dan berkendak mereka itu kepadanya lebih daripada berkendak mereka kepada makan dan minum. Sebenarnya berkendak ni kita kepada pengenalan terhadap Allah Ta'ala, atau dikenali dengan ilmu usuluddin, atau ilmu tauhid, atau ilmu ma'rifat, ataupun dikenali dengan ilmu fiqhul akbar. Banyak nama dia. Ia ada perkara yang sangat diperlukan lebih daripada keperluan makan dan minum. Sebab makan dan minum sebentar sekali kita di dunia, tapi yang dibawa balik ke akhirat. Kerana bahawasanya tidak ada yang hidup bagi segala hati, dan tidak ada kesenangan baginya melainkan dengan bahawa mengenai ia akan Tuhan, mengenal ia akan Tuhannya yang menjadikan dia. Mengenal, bukan mengenai. Mengenal ia akan Tuhannya. Dan itulah matlamat kita dicempak ke dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni ay illa liya'rifun. Dia jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri dengan mana mengenali akan Tuhan. Tidak sah pengabdian kalau dia tidak kenal siapa yang disembah. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat melainkan dikenal siapa Tuhan yang disembah. Mana mungkin barang yang dihantar sampai kalau postman yang mengantar tidak tahu membaca dan menulis. Dia suruh postman hantar, postman baca tak tuan-tuan. Dia ambil surat di baling tu sampai. Maksudnya macam mana kita nak kirimkan ibadat kepada, menghantar kepada ibadat kepada, sedangkan Allah kalau dia tak kenal siapa Tuhan dia. Maka bila tak kenal Tuhan, berlakulah perkara-perkara bahaya. Di antaranya al-isyrak, menyekutukan Tuhan dan sebagainya. Sama ada menyekutukan dari segi zat, sifat dia, atau sekutu dari segi qasad dan sebagainya. Maka ilmu tauhid membawa kepada kita mengesakan dengan sebenar. Dengan segala namanya, asma' dia, dan segala sifatnya, dan perbuatan af'al dia. Dan jalan bagi salaf, mana sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Itu golongan salaf. Ya, sahabat, kemudian tabi'in yang mengikut sahabat. Man laqiyan Nabi SAW mu'minan wa mata mu'minan, itu sahabat.
orang yang bertemu dengan Nabi SAW, kemudian dia mati, hidup dan mati beriman kepada Ta'ala. Itu dipanggil sahabat. Kemudian man laqiya sahabah, mereka yang bertemu dengan sahabat, mukminan wa mata mukmin, dia beriman dan mati beriman, itu dipanggil tabi'in. Dan begitulah mengenal mengikut tabi'in, tabi'in yang mengikut tabi'in. Maka kurun ni kurun yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni, summa alladhina yalunhum, summa alladhina yalunhum, summa sakata. Khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun. Kemudian kurun summa alladhina yalunhum, kurun yang mengenai sahabat tabi'in. Kemudian kurun tabi'in. Itu kurun yang ada jaminan. Kemudian kurun kita tak ada lagi ni, tak masuk lain lagi. Kecuali Nabi bekalkan kita besar, itulah Al-Quran dan Sunnah. Kerana barang yang ada padanya selamat daripada menentukan makna yang barangkali tiada menghendaki akan dia oleh Allah Ta'ala. Bahawa mereka lebih mengenal, dia lebih dekat dengan Nabi SAW. Dan mazhab mereka ini lebih baik kerana mereka itu sebaik-baik kurun. Khairul kurun qarni, sebaik-baik kurun ialah kurun kuman. Dan adalah Al-Aqidah As-Salafiyah, karangan bagi Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi, setengah daripada sebagus-bagus kitab pada ilmu, pada ini ilmu, sebagus-bagus kitab, bukan kita silap menjauhi. Maka kerana yang demikianlah gemar hati hamba, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri, gemar hati hamba pada menterjemahkan kepada bahasa Melayu dan membuat syarah baginya, dan hamba namakan dia akan terjemah ini dan syarah sebagai perisai bagi mukallaf. Perisai mana benteng gitu, ataupun simpulan iman bagi maknanya atas jalan salaf. Dan hamba tunjukkan dengan huruf sad kepada perkataan pengarang Sad At-Tahawi, dan huruf ta kepada terjemah bagi matan yang tersebut, dan huruf sin mana syarah dia, yang hamba pungut daripada daripada beberapa kitab tafsir dan hadis dan usuluddin, dan adalah ayat Al-Quran yang di dalam syarah ini tiada hamba terjemah akan dia, bahkan hamba nakal dan tafsirnya, hamba nakal akan tafsir dia. Kemudian pembaca yang mulia, barang yang ada pada syarah ini, terjemah ini daripada sebenar, maka itu daripada Allah Ta'ala, dan barang yang pada keduanya daripada kesalahan, maka itu daripada hamba sendiri. Itu dipanggil beradab dengan Allah Ta'ala. Kalam ma asabakum min hasanatin fa min Allah, ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsi. Apa yang baik dari Allah, yang buruk dari kita, pada hakikat semua dari dia. Ini dipanggil jalan beradab, Dan tidak ia kerana singkat pengetahuan hamba, maka besar harap hamba daripada pembaca yang terhormat menunjuki ia akan hamba kepada kesalahan itu, supaya hamba kembali daripadanya kepada yang betul. Ini tawaduk di bertuan pengarang ulama besar Syekh Abdul Qadir. Dan supaya hamba baiki akan dia pada cetakan yang kedua, insya-Allah taala. Dan hamba hidangkan akan perisai ini di hadapan sekalian saudara yang mukallaf, yang laki-laki dan perempuan, sebagai hadiah yang sederhana daripada hamba bagi mereka itu. Mudah-mudahan menjadi oleh Allah Subhanahu wa taala akan karangan ini ikhlas kerana wajahnya yang maha mulia, dan memberi manfaat bagi hamba, bagi sekalian saudara-saudara yang muslimin. Innahu ala kulli syai'in qadir. Semua taala atas tiap-tiap suatu amat berkuasa. Taqulu fi tauhidillah, dimaksud ini. Taqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah, innallaha wahidun la syarikalah. Terjemah dia, berkata kami kepada mengesakan Allah Ta'ala pada ketika mengiktikadkan dengan petunjuk Allah Ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala tunggal, tiada yang bersekutu baginya. Ini cara tauhid salaf. Kalau tauhid khalaf dia apa? Sifat wahdaniyah. Walasi sama lah.
Ya, cara pengolahan dia ni, cara salah. Syarah dia. Ketahui alimu bahawasanya tauhid artinya apa? Mengiktikadkan ketunggalan Allah Ta'ala. Tauhid di kalimah wahada yuwahidu tauhidan. Mana kita mengiktikadkan ketunggalan, bahawa ternapi syirik bagi Tuhan pencipta alam. Ternapi syirik pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Bahawa ia tunggal. Ialah permulaan seruan sekalian Rasul. Tauhid adalah merupakan seruan ulung bagi segala Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, kena mengeluarkan insan yang tenggelam dalam kesyirikan dengan Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, laqad arsalna nuhan ila qaumih faqala ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Demi Allah, sesungguhnya telah kami utuskan Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya, maka bersabda ia, hai umatku. Nabi Nuh menyeru, ibadatkan oleh kamu akan Allah ketunggalannya, kerana tidak ada bagi kamu Tuhan yang disembah sebenar selain daripadanya. Ini nas terang daripada surah Al-A'raf. Iaitulah seruan Nabi Nuh alaihi salam, setengah daripada Nabi yang ulul azm. Ulul azmi, dia mempunyai cita yang kuat, yang mempunyai maknanya keteguhan jiwa yang kuat dalam menyampaikan tauhid kepada seluruh umat. Dan lagi firman Allah, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidak ada yang memberi, artinya dan tiada kami utus dahulu daripada engkau, ini daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pesuruh, melainkan kami beritahu kepadanya bahawasanya tiada yang disembah dengan sebenar melainkan aku, yakni Allah Ta'ala, maka ibadatkan oleh kamu akan daku. Di surah Anbiya, maknanya menyerangkan kepada kita itu seruan yang disuruh oleh Allah Ta'ala ialah mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Disuruh akan daku dengan memerangi manusia hingga menyaksikan mereka bahawasanya tiada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, dan bahawasanya aku, iaitu Rasulullah SAW, pesuruh Allah Ta'ala. Meriwayatkan dengan hadis ini oleh ashabul kutub as-sittah, mana Sunan Sittah semua ada, Bukhari, Muslim, ya, Tirmizi, Abu Daud, seterusnya. Dan ialah hadis mutawatir, hadis yang berturut-turut tiap-tiap tabakat, mana hadis yang sahih, yang kuat. Satu. Dan ketahui olehmu bahawasanya tauhid itu terbagi ia pada tiga. Pertama dipanggil tauhid ar-rububiyah, arti mengesakan Allah Ta'ala dengan segala perbuatannya. Yang kedua tauhid al-uluhiyah, arti mengesakan Allah Ta'ala dengan segala perbuatan hamba. Dan ketiga tauhid asma wa sifat, artinya mengesakan Allah Ta'ala dengan segala namanya dan sifatnya. Wallahu a'lam. Ini akan tajuk mana ni dia bincang tiga mana tauhid, sama ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang pertama tauhid ar-rububiyah, iaitu tauhid ar-rububiyah ialah mengesakan Allah Ta'ala dengan segala perbuatannya, seperti menjadikan Rabb, mana apa? Yang mengawal, yang menjaga. Alhamdulillahi Rabb. Ya, Rabb maknanya yang mentadbir, yang menjaga, yang menguasai, yang mengurus. Mana dia saja pada hakikatnya tidak ada bersekutu dengan yang lain, ya, dengan segala perbuatan. Seperti menjadi, mana Allah Ta'ala tidak berkongsi dalam menjadikan sesuatu, dalam memberi rezeki tidak ada berkongsi. Ia tunggal. Ya, sebab segala perkara adalah semua iltijak menghadap kepada dia. Sebab itu makna ketuhanan. Itulah iftikar kullu ma'adah ilai, berhajat segala yang lain kepada dia. Dan menghidupkan al-ihya, mengeluarkan manusia daripada iaitulah ketiadaan kepada halaman kewujudan, min haizil adam ila haizil wujud. Ini dia antara nikmat yang besar, nikmatul ijad. Dan mematikan imatah, itu pun hak Tuhan juga. Dia yang memberi, dia yang menarik.
dan menurunkan hujan dan memelihara dan memberi manfaat, memberi mudarat, ya, dan seumpama yang demikian itu, maka wajib atas tiap-tiap orang yang berakal lagi yang sampai umur memutuskan, mana menjazamkan akan akidah dia di dalam maknanya hatinya bahawa tiada ada yang menjadikan melainkan Allah. Mana fa'il hakiki ialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikata ada yang lain, bermakna telah melakukan syirik kepada Tuhan, ya. Yang kedua, dan tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah. Bernama Allah Ta'ala ialah Ar-Razzaq, ya, yang nampak macam orang pergi itu atas jalan asbab, ya. Sebab kita duduk dalam dunia ni melakukan asbab, maka Tuhan jadikan sebab-sebab datang rezeki daripada sebab zahir, usaha dia, kerja dia, pada hakikat adalah minallah. Usaha tu pun dari dia juga, ya. Dia memberikan gerak usaha dan ikhtiar adalah daripada Ta'ala. Sebab kita pertama kena faham makna ketuhanan tu, bahawa tidak ada satu benda boleh terlepas daripada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, dan dia tidak ada yang menghidup melainkan Allah Ta'ala. Memberi rezeki, menghidup, memati adalah dia. Dan tiada yang mematikan melainkan Allah Ta'ala. Itu semua sifat Tuhan. Dan tiada yang menurunkan hujan melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada yang memelihara sekalian makhluk melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada yang memberi mudarat melainkan Allah Ta'ala. Tiada memberi manfaat melainkan Allah Ta'ala. Itu boleh panggil tunggal. Mana tidak ada satu pun yang menyamai dia. Dia kata laisa kamitsli syai'. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Bermakna segala sifat kesempurnaan makhluk, ya, tidak bersifat dengan dia. Segala kesempurnaan milik Allah, dan sebalik segala naqais adalah milik makhluk. Maka makhluk daripada tidak ada, ya, asal kita apa? Adam mutlak, tak ada terus. Adapun asal Tuhan wujud mutlak, wujud yang hakiki, wujud yang tidak bersandar. Adapun semua makhluk wujud dia adalah baru, dia baru datang hari, asal tak ada. Maka ketiga itu semua itu adalah telah diurus, ditaksis oleh iradatullah, ya, kemudian dijadikan oleh kudrah Allah Ta'ala satu peringkat ke satu peringkat. Kemudian dia juga yang melenyapkan kewujudan makhluk ini. Sebab kita dikepit oleh dua ketiadaan. Satu dipanggil Adam Sabik, yang kedua Adamul Lahik. Adam bermakna ketiadaan, Ain dal Mim mana ketiadaan. Sabik yang mendahului. Ada kita sekarang, kita misal diri kita sendiri, ada kita didahului oleh ketiadaan. Maka ketiadaan dulu dipanggil Adamus Sabik. Sekarang wujud, keluarkan kita. Kemudian ditemukan balik kita dengan Adam yang kedua, dipanggil Adamul Lahik, ketiadaan yang menghubungi wujud kita, iaitu Al-Maut. Jadi kita dikepit oleh dua ketiadaan, asal tiada dan akhirnya tiada. Itulah hakikat diri insan, yang mana dia maknanya bertakluk, bergantung dengan Tuhan, ya. Sebab tu umur kita pun kita tak boleh nak tentu. Kita tak tahu umur kita, di mana tanah kubur kita pun kita tak tahu, bila masa kita balik ni besok pun kita tak tahu. Semua hakikat daripada dia yang menentukan segala-galanya. Adapun wujud Allah Ta'ala tidak sedemikian. Itu dipanggil wujud yang hakiki. Wujudan dia tidak didahului oleh ketiadaan. Sebab dia tak perlu kepada fa'il, pada mujid, dia tak perlu. Sebab wujud dia wujud asli, asal memang wujud dia. Dan dia tidak bertembung dengan ketiadaan. Dia bersifat dengan baqa. Mana dia itu adalah zat yang baqi. Al-baqi mana zat muttasif bil baqa, zat yang bersifat dengan baqa. Maka wujud yang sebenar ialah wujudullah Ta'ala. Dan wujud inilah dipanggil wujud yang hakiki, yang bersifat dengan dia oleh Tuhan, ya, oleh Al-Ilah, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebalik daripada dia semua wujud yang mana majas, yang bersifat dengan fakir. Betul Allah kata, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kamu fakir kepada Allah. Mana fakir dia? Ni, tiada menjadikan melainkan Allah. Dia fakir kepada zat yang menjadikan, dipanggil Al-Mujid, ya. Dia fakir kepada rezeki, maka nama Tuhan Ar-Razzaq, ya. Kita mana Al-Marzuq, yang direzekikan. Ar-Razzaq nama Tuhan. Maka fakir kita apa? Ya, dalam kawalan hidup berapa lama dia nak bagi? 10 tahun, 60 tahun, 70 tahun, semua itu maknanya fakir kepada dia, ya. Sehingga kematian pun tak ada siapa boleh matikan melainkan dia. Fakir, semua sifat fakir.
Ya, kita berhajat. Teman, itu sifat segala khalaik, segala makhluk. Adapun Tuhan bersifat dengan Al-Ghani, disifat dengan Al-Ghina, maka zat dia dipanggil Al-Ghaniyun, yang maha kaya dengan mana tidak berhajat, tidak terikat dengan siapa. Dan dia adalah yang memberi bekas melainkan ta'ala, dan tiada yang memberi bekas melainkan ta'ala. Ini secara keseluruhan. Ya, tadi dia sebut dalam terperinci satu-satu. At-taksir bil ijad, yang memberi taksir kepada ada Allah Ta'ala. Ya, dalam imata, mematikan taksir minallah. Ya, memberi rezeki dari Allah Ta'ala. Ya, dan segala-galanya. Maka secara kesimpulan dia semua dibuat sini apa? Tiada yang memberi taksir kesan melainkan Allah. Habis. Sebab tu dinama kita ni apa? Semua makhluk dinama dan mu'as. Dia panggil asar. Semua makhluk ni dipanggil asar. Maka Tuhan dipanggil mu'assir, yang memberi kesan atas kewujudan kita, atas benda yang berlaku pada kita. Maka terang kita ni panggil sebagai mazhar, tempat zahir memandang al-mu'assir. Ya, sebab dia suruh tengok, orang kata kulin zuru maza fis samawati wal ardh, sila tengok kepada apa langit dan bumi. Semua yang ada langit bumi dipanggil asar, kesan-kesan daripada apa? Ta'aluk ilmu Tuhan, ta'aluk iradat Tuhan, ta'aluk kudrat Tuhan, tak lepas. Dan ketika dia mawujud, dia bertakluk pula dengan sama' wal basar sebagai takluk inkishaf. Dan tidak ada satu benda pun yang terlepas daripada dia. Itu menunjukkan kehebatan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha dahsyat. Ya, tidak ada satu benda terlepas dari dia setiap saat. Huwa fi sya'an, di dalam urusan pentadbiran dia. Allahu yudabbiru samawati wal ardh, Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Itu kehebatan ketuhanan Allah Ta'ala yang sangat dahsyat, yang disebut dalam ayat ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kita fakir kepada dia sebab dia maha kaya. Fakir dengan mana terikat, tertambat, bersandar, tidak terlepas. Adapun Tuhan Ghani, dia bersifat dengan kaya, maknanya apa? Dia tidak berhajat, la yahtaj. Dia tidak berhajat, dia tidak bersandar, dia tidak memerlukan. Bahkan dia tempat bersandar segala yang lain, tempat diperlukan oleh segala lain, tempat terikat segala makhluk dengan dia. Maka sila pandang keterikatan seluruh makhluk dengan Allah. Ya, kita pandang benda tu, dia akan membibitkan nur iman dia lagi kuat. Ya, sebab kita makin nampak kebesaran dan keagungan pentadbiran Tuhan dalam setiap saat. Sebab itu digunakan fi kulli lamhatin wa nafasin, supaya kita memandang pentadbiran ketuhanan Tuhan dalam tiap nafas kita. Dalam tiap lamha kelipan mata kita, kita berada dalam taraf makrifat akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketika itu iman dia akan lagi cantik. Berdasarkan hadis Nabi, afdalul iman an ta'lamallaha haitsuma kunta. Iman yang paling afdal, engkau sedar akan Allah di mana saja kamu berada. Kemudian kias olehmu pada barang yang lain daripada yang tersebut itu. Wallahu a'lam.